Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita duduk dalam bab Kitabu Al-Mansurati wal Mulah, kitab yang mengumpul hadis-hadis daripada pelbagai tajuk. Jadi Imam Nawawi ambil bab belakang ni, dia masuk semua hadis-hadis yang dia ingat nak masuk. Senanglah, dia capur belakang dalam ni, kita pun boleh dengar banyak hadis. Alhamdulillah. Hadis yang ke-52 dalam bab ini, dalam sepanjang hadis daripada awal, tanda nombor 1859 ataupun hadis yang ke-52 dari bab Al-Mansurati wal Mulah. Wa an Auf bin Malik bin Tufail anna Aisyah radhiyallahu anha haddatsat anna Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma qala fi bai'in aw ata'in a'tathu Aisyah radhiyallahu anha, wallahi latantahiyanna Aisyatu aw la ahjuranna. Tengok, aw la tu dekat dengan jim, kena tarik tepi sikit, bukan awalan. Aw la ahjuranna 'alaiha ila akhiri al hadis. Tengok, hadis ni panjang, kita baca terjemahan. Sedih sekali cerita dia. Daripada Auf bin Malik ibn Tufail bahawa Aisyah radhiyallahu anha telah diberitahu bahawa Abdullah bin Zubair, tulis pelajar, siapa dia Abdullah bin Zubair ni? Siapa? Anak saudara dia, anak kepada Asma binti Zubair. Jadi anak saudara dia. Anak saudara dia berkata, dalam suatu pembelian atau suatu pemberian yang diberikan oleh Aisyah. Tanda pelajar-pelajar, Aisyah ni isteri Nabi, dan dia ni seorang yang sangat pemurah. Bila dia dapat duit pagi ni 100,000 dirham contohnya, dinar, tak ada gelak lagi, habis dah duit, dia pergi bagi. Percaya orang miskin, bagi belaka. Pernah satu hari dia pergi bagi, dia puasa. Dekat dengan waktu nak buka puasa, pembantu dia tanya, "Ya Sayyidah Aisyah, kenapalah puan tak simpan 1 dinar untuk kita nak beli roti buat buka puasa?" Dia bagi habis duit dia, nak beli roti buka puasa tak ingat. Aisyah kata, "Kalaulah engkau beritahu pagi tadi, aku simpanlah sikit. Ni habis licin duit." Nampak dah dia punya plot cerita. Nampak? Jadi anak saudara dia ni Abdullah bin Zubair, mungkin waktu tu dia sudah jadi ketua. Dia pun dengar cerita ni, makcik dia ni boros, bagi belakang duit. Abdullah juga kata, dia kata apa? "Wallahi latantahiyanna." Demi Allah, aku harap makcik aku ni berhenti buat perangai lagu ni, duk bagi duit korang. Au la ahjuran 'alaiha, ataupun aku nak tahan daripada dia boleh bertasarruf, bebas menggunakan harta. Mungkin kita ambil harta dari 100,000 kita simpan, bagi dia RM5 sehari. Macam orang tak cerdik. Jangan dalam kitab fiqh dia kata babul hajri, maknanya orang yang dikawal pergerakan. Awak dengar ni, bila Aisyah dengar lagu ni, berat tak berat dia? Beratlah. Aisyah ni orang cerdik, orang yang hebat, menjadi rujukan para sahabat. Tiba-tiba anak saudara dia mari nak kata lagu ni, mu ni kena tahan, tak pandai nak mengurus harta. Aisyah rasa berat. Tengok apa jadi. Apa jadi dengan dua beranak ni? Dia kata, demi Allah, nasai Aisyah boleh menghentikan pemberian ini ataupun meneruskan semula. Oleh itu maka dia berkata,
Qala Aisyah. Aisyah bertanya, ahwa qala zak? Ni siapa dia ni? Orang yang mari repot pada Aisyah ni boleh jadi bahasa jenis orang suka repot benda-benda orang. Dia panggil batu api. Kita ni jangan jadi batu api. Awak nak batu api, kita menyampaikan kepada orang yang dia tak tahu, orang itu kata ke dia. Jadi bila Aisyah dengar anak saudara ni kata lagu ni, Aisyah bertanya, ahwa qala hadza? Betul Ibnu Zubair cakap macam ni? Qalu na'am, betul. Dia kata sungguh ya Sayyidah Aisyah. Sudahlah. Aisyah kata apa? Qalat, Aisyah berkata, huwa lillahi alayya nazrun alla ukallima ibn Zubair abada. Aisyah kata, aku bernazar kerana Allah terhadap diri Ibnu Zubair bahawa aku tidak akan bercakap dengannya untuk selama-lamanya. Masya Allah, tabarakallah. Aisyah sumpah dia tak mau bercakap dengan Ibnu Zubair. Marah dia ni, anak saudara pergi kata lagu ni, marah tak marah? Marah pasal dia orang cerdik. Tiba-tiba mari cakap macam ni orang muda, jatuh standard. Dia bersumpah. Ibnu Zubair pun susah hati dah lah. Makcik dia ni isteri Nabi, tak mau bercakap dengan dia. Abdullah bin Zubair meminta pertolongan untuk dapat bercakap semula dengan Aisyah. Setelah lama mereka tak bertegur sapa, dia pergi cakap, makcik Aisyah, awak tak reti ya, tak mau cakap. Tak mau cakap. Suruh orang pergi minta maaf, tak mau juga. Marah sungguh dia. Apa jadi? Aisyah kata apa? Tetapi Aisyah tetap berkata, dia kata apa? La wallahi la usyafi'u fi abada wala atahannasu ila nazri. Aku tidak akan menerima permintaan itu dan juga aku tidak akan melanggar sumpah dalam nazarku itu. Dia bersumpah dia kan? Tak mau bercakap, aku tak langgar sumpah. Dia biar dia. Ketika peristiwa itu sudah lama, terlalu lama, banyak tahun dah tak bercakap, maka Abdullah ibn Zubair pun bercakap dengan Al-Miswar, tetap bagi Al-Miswar ibnu Makhramah wa Abdul Rahman ibnu Al-Aswad bin Abdi Yaghus. Dia pergi jumpa dua orang ni, dua orang sahabat ni. Awak dua orang ni baik dengan Aisyah kan? Dua orang ni baik dengan Aisyah, tolonglah saya untuk nak menyelesaikan masalah dengan makcik saya ni. Babi macam mana? Mugi jumpa Aisyah, kerana sungguhnya haram hukumnya dia bernazar untuk memutuskan silaturahim dengan aku. Dosa tu dia tu. Macam mana dia tak mau cakap dengan anak saudara ni? Putus silaturahim. Sedap Ibnu Zubair guna hujah. Jadi Al-Miswar dan Abdul Rahman menerima permintaan itu, sehingga pada suatu ketika kedua-duanya meminta izin pada Aisyah, dan Abdullah bin Zubair ikut serta. Dengar cerita. Dia pun pakat tiga orang ni nak buat satu teknik supaya boleh masuk dalam rumah Aisyah. Siapa dia sana? Siapa tadi? Miswar dengan Abdul Rahman bin Aswad, dua orang. Ibnu Zubair tiga orang. Tiga orang ni pergi rumah Aisyah, Ibnu Zubair sembunyi, nusuk. Dia panggil suspend cerita ni kan. Dua orang itu bercakap, Ibnu Zubair duduk diam, sembunyi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam. Jadi lepas pada bagi salam, dia pun tanya, anshudukum Allah lama adkhaltumani ala apa ni? Dia bercakap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ana dukhul. Lepas dia bagi salam, Aisyah jawab, dia kata, bolehkah kami semua masuk? Kami nak masuk dalam rumah boleh? Dia kata apa? Aisyah kata, udkhulu, masuk. Sedap ni, dia tak tahu. Dia ingat dua orang mari. Qalu kulluna, semua kita boleh masuk. Aisyah tak tengok ada seorang lagi duduk belakang tabir.
Qalat na'am udkhulu kullukum, masuk semua. Sudahlah. Bila masuk semua, Aisyah tak tahu bahawa ada bersama dia anak saudara dia Ibnu Zubair yang dia marah tu. Bila dia masuk dalam rumah, Ibnu Zubair terus masuk dalam rumah makcik dia, mak saudara dia, mahram dia, bebas masuk. Kerana biasa kan macam ambil langsir gini, jadi orang laki-laki lain duduk luar tu. Aisyah bercakap di sebalik tabir saja, dia tak campur macam zaman kita gini. Ni orang kita ni dok ni mari rumah orang agak tepek duduk kat ustaz. Allahu akbar. Ni zaman bala akhir zaman ni pula mari nak selfie dengan ustaz pula. Oi bala. Bala ke tidak? Bala besar. Ustaz selfie sekali kata, "Hei, syaitan punya kerjaan lagu ni." Mana boleh selfie dengan ustaz, mana boleh. Yang perempuan, laki-laki okeylah. Yang perempuan nak selfie. Allah ni kena hati-hati. Pasal tu anak kalau majlis ramai-ramai, kita ada pengawal 2 orang di sebelah. Kalau orang perempuan nak ambil gambar, kata muduk belah aku ni, biar ambil jauh sikit. Dia duduk sini. Oh, bala dia panggil. Ni bahaya. Jadi waktu masuk rumah Aisyah, Aisyah ada tirai, duduk balik tabir. Dia tak cakap depan gini, cakap sebalik tabir. Min wara'i hijab. Bila masuk dalam rumah, Abdullah bin Zubair terus masuk dalam tabir. Kan mak saudara dia masuk dalam rumah, apa jadi? Dan Abdullah segera memeluk Aisyah, mak saudaranya. Dia pergi salah terus dengan makcik dia. Makcik, ya khalah, janganlah marah. Dia bercakap-cakap dengan Aisyah agar memberi maaf kepada kesalahan juga dan kesalahan Miswar dan Abdurrahman yang bawa dia masuk. Suruh bercakap. Apa jadi? Aisyah tak bercakap juga. Nyak, dia tak jawab. Nak buat lagu mana ni, orang tua ni tak mau bercakap ni. Jadi 2 orang itu bercakap, ya Aisyah, kan Sayyidah tahu kan Nabi larang orang ni putus hubungan. Ni berapa hari dah ni? Sekat 3 hari boleh? Ni berapa hari dah? Tak bercakap. Tak boleh lah. Nabi kata, la yahilu li muslim an yahjur akhu fawqa salat. Dia orang dah baca hadis. Tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan saudara dia lebih daripada 3 hari. Tak ada arah. Jadi 2 orang ni duduk ceramah, tazkirah pula kepada Aisyah. Jadi Aisyah pun menangis, sedih dia. Iyalah, ingat juga dia hadis Nabi. Mungkin dia orang alim, tapi kerana nak marah tadi, masalah dengan anak saudara dia tu nak marah. Akhirnya Aisyah kata apa? Inni nazartu wan nazru syadid. Aku dah bernazar tak mau bercakap dengan Ibnu Zubair pasal dia buat perangan dengan aku. Mu 2 orang ni mu tahu apa? Marah ke dia pun. Tapi nazar aku ni berat. Maka berterusanlah 2 orang sahabat ni pujuk Aisyah supaya maafkan anak saudara dia Ibnu Zubair. Akhir sekali Aisyah setuju untuk melanggar sumpah dia, dan dia telah merdekakan 40 orang hamba. Masya Allah. Hak wajib dia merdeka seorang ya, tapi dia merdeka 40 orang hamba. Sebab apa? Sebab takwanya, sebab dia bersumpah dengan nama Allah. Manusia hari ni kalau bersumpah dengan nama Allah, sekali dengan Tuhan hanya jual ke dia. Tak? Bagai 200, nak jual sikit orang tawar 200, kata 80. Oh demi Allah saya beli dah. Kata jual Tuhan lah ni. Aisyah ni takut dia dengan langgar sumpah, dia telah merdeka arba'ina raqabah, 40 orang hamba. Masya Allah. Dan tengok ni, Aisyah selalu ingat akan nazar itu, walaupun telah berlalu dia akan menangis. Ya Allah Tuhan, sampai basah kain tudungnya dengan air matanya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Bukhari. Pengajaran hadis. Mumpah aku nak cerita ni. Cerita ni makcik dengan anak saudara ada masalah. Siapa dia buat masalah sebenarnya? Batu api buat masalah. Pasal tu seorang ni mari repot, maka putuslah hubungan persaudaraan di antara 2 beranak. Sebab itu tulis itu. Kata di para ulama, an-namam, si batu api dia boleh merusakkan hubungan seseorang dalam beberapa saat
yang tak mampu dibuat oleh ahli sihir berbulan-bulan. Sekali mari bisi habis. Nah, pas satu hari saya duduk perhati hari ni, di antara manusia hari ni jangan jadi batu api. Contohnya, kita duduk cakap dengan dua orang. Apa dia masalah dia tu? Dia pun sebut masalah kawan tu. Dia panggil apa ni? Screenshot. Serai telefon ni, ambil tulisan ni hantar ke kawan tu. Itu dia panggil batu api. Nama sebab kita nak melagakan dua orang. Ini bahaya sekali. Jadi sama juga kita dalam grup kumpulan ramai-ramai, contohnya kita jangan jadi orang jo cucuh sumbu perbalahan dalam kumpulan. Manakala ada masalah, kita masalah dua orang, kita cakap dengan dia, dah lah PM kat dia, tak payah letak lepas di luar ramai-ramai. Bila letak ramai-ramai, orang akan jadi apa? Pakat kata muaku, betul semua, memang dia ni jahat. Sudah. Jadi kita menjadi punca fitnah. Sebab apa? Sebab kita telah menzahirkan satu benda yang boleh membuatkan orang berkelahi. Ini semua batu api. Hati-hatilah dunia nak kiamat ni. Banyak pintu-pintu fitnah yang telah digunakan oleh syaitan untuk nak merusakkan hubungan. Bila orang waktu biar lagu ni tengah public, tengah ramai, maka dia akan putus hubungan, akan jadi rusak. Mula-mula baik, lepas pada ni tengoklah. Kalau jumpa depan tak tegur siapa. Dan banyak lagi benda-benda lain yang mengguriskan perasaan orang dengan sebab kita. Ini pengajaran hadis. Islam melarang kepada umatnya bernazar pada perkara maksiat, seperti untuk memutuskan silaturahim sama-sama Islam untuk selama-lamanya. Kalau nak marah juga apa sekat 3 hari ya. Lepas pada tu tak boleh. Yang kedua, barang siapa yang bernazar dengan bersumpah menggunakan nama Allah, kemudian dia menyalahi sumpahnya, wajib baginya membayar kafarah. Letak bagi anak kafarah. Ada setengah orang yang bayar kiparak. Tak ada kiparak kau arak ni. Kafarah, bayar denda. Sumpah seperti merdeka ke seorang hamba dan sebagainya. Kalau tak ada hamba, kita boleh bayar kafaratul yamin, beri makan kepada 10 orang miskin. Tulis itu. Tak semestinya hamba. Boleh kita bayar fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin, beri makan 10 orang miskin. Hari ni ramai tak ramai orang bersumpah? Biasalah orang nak marah kan. Contoh dia kata, dia nak marah kawan ni, wallahi aku tak mau cakap kamu. Sudah. Astagfirullahalazim, dosa ni. Dia pergi cakap, lepas tu pergi beli nasi bungkus 10 bungkus, pergi bagi makan pada orang miskin, lepaslah dia punya kafarah. Sumpah tu lepas. Mudah ya. Jangan duduk susah. Tak boleh cakap dah kita bersumpah. Sumpah pun kalau benda termaksiat kena batalkan, tak boleh. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sangat kasih kepada mana-mana hamba-Nya yang inginkan kepada perkara baik, seperti memberi maaf terhadap kesalahan orang lain dan lain-lain lagi. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, di antara besar pahala kita kalau kita maafkan kesalahan orang. Falyafu walyasfahu. Jarang orang nak maaf orang ni. Ngamuk ada ngamuk. Tahu ngamuk? Kalau orang buat dia tak baik, aku tak maaf dia ni. Saya akan ingat perbuatan orang ni sampai mati. Siapa dia suruh ingat sampai mati? Ya, kita suruh ingat sampai mati ni dosa-dosa kita dengan Allah, kita dengan manusia, bermaaf-maafan lebih baik supaya kita tidak susah di akhirat nanti. Jangan main-main. Yang keempat, seorang yang mukmin yang baik, yang paling mulia di sisi Allah ialah mereka yang bertaubat dengan dosa-dosa yang telah dilakukan. Kita ambil satu lagi hadis yang sangat menarik. Hadis yang ke-53, wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila qatla Uhudin fa shalla alaihim ba'da 8 sinin kal muwaddi'i lil ahya'i wal amwat ila akhir hadis. Tengok ni maksud hadis daripada Uqbah bin Amir, seorang sahabat radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke tempat orang-orang yang terbunuh di dalam peperangan Uhud. Tak bagi anak Uhud mungkin ngajar peperangan Ahad berat, orang tahu lalu ni
bahasa jenis ustaz toko kayu ni tak reti ni, tak belajar ni. Mana ada peperangan Ahad, Uhud, tulis. Peperangan Uhud. Bila? Mata. Bila peperangan Uhud? Mana anak-anak kita ngaji ni? Peperangan Uhud bila? Syawal tahun yang ketiga Hijrah. Tulis kitab Syawal tahun yang ketiga. Allahu Akbar. Jadi Nabi kita ni sentiasa dia pergi ke Uhud. Jadi ini di saat akhir Nabi nak wafat, lalu baginda mendoakan mereka. Tengok, pelajar tulis ikut arah tu, fasalla alaihim. Salat di sini dengan mana mendoakan, bukan pergi semaya atas kubur. Ini ada selah kata, ternyata Nabi pergi semaya. La, bukan pergi salat, pergi doakan mereka. Walaupun mereka telah meninggal dunia selama 8 tahun. Kan berlaku Uhud ni tahun yang ketiga, Nabi kita pergi di saat akhir belum wafat, tahun yang ke-11 mungkin, atau yang 10. Sebagai seorang yang hendak mendoakan kepada orang yang hidup dan orang yang telah mati. Seolah-olah Nabi kita nak pergi ucap selamat tinggal lah kepada orang mati dan orang hidup di saat akhir. Kemudian Nabi kita pun sakit. Nabi kemudian baginda naik ke atas mimbar di masjid dia balik ke rumah dah. Lalu baginda bersabda, Nabi kata apa? Inni baina aydikum faratun wa ana syahidun alaikum. Sesungguhnya aku sekarang ini berada di hadapan kamu semua. Allahu Akbar. Dengar ni, Nabi di atas mimbar dia kata, aku sekarang berada di hadapan kamu. Wa ana farat baina aydikum faratun wa ana syahidun alaikum. Sebagai orang yang mula-mula menyaksikan kepada kamu semua, sesungguhnya tempat perjanjian di mana kita akan bertemu nanti ialah Al-Haud. Ialah Al-Haud. Apa dia Haud? Tulis itu anak. Al-Haud itu iaitulah kolam di mahsyar. Sebuah lembah di syurga. Belum masuk syurga lagi ni. Dalam syurga nama dia kolam Kausar. Tulis, letak garis di huraya tu. Huraya tu kurang tepat. Tulis pelajar. Al-Haud, sebuah kolam di mahsyar. Kolam di mana? Di mahsyar. Bila kita berlagak mencari Nabi SAW, maka Nabi kita tunggu di tepi kolam Haud. Apa jadi? Nabi kata, wa ana faratukum alal haud. Aku tunggu kamu di tepi kolam. Allahu Akbar. Nabi kata apa? Wa inni la'anzuru ilahi bimaqami hadza. Dan aku sudah dapat lihat haud itu di tempat aku ini. Nabi duduk atas mimbar, Allah buka kepada dia hijab, dia nampak haud, kolam dia nampak. Mana tayangan sudah ada depan mata dia. Itu mukjizat Nabi SAW. Nabi kata apa? Wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku. Tidak ada perkara yang benar-benar aku takuti akan menimpa kamu semua, ialah jika kamu semua menjadi orang musyrik. Sebab apa Nabi kata? Karena pada masa itu Nabi sudah yakin sahabat-sahabat dia ni apa dia? Semuanya sudah beriman dengan iman yang mantap. Iman yang mantap. Masa tu. Tapi yang ingat baik, di akhir zaman nanti berbeza pula. Sebab apa? Sebab orang akan la taqumus sa'ah. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat hatta ya'budu fi'am min ummati al-awsan. Akan berlaku di kalangan umat Muhammad ni yang sembah berhala wal iyazubillah. Jadi masa tu Nabi kata, aku tak takut pada syirik. Kamu ni mantap iman, tetapi walakin akhsha alaikumud dunya an tanafasuha. Tetapi aku bimbang kamu akan dibuka dengan nikmat dunia yang banyak. Mari dunia, dan kamu semua berlomba-lomba mengejar perkara itu. Qala, dunia dengan melampaui batas. Aku bimbangnya kamu ni ikut dunia yang hebat. Kata di Uqbah, fakan akhiru nazratin nazartuha ila Rasulillah. Itulah merupakan pandangan, bukan pendapat tu, tulis pandangan. Anda dah sebut kepada panel JAKIM supaya
Saya mau balik terjemahan mereka ni ada banyak masalah. Pandangan aku yang terakhir yang aku dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu Nabi wafat. Dia tak tengok lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni dalam Bukhari. Dalam riwayat lain disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Tetapi yang aku takut, walakinni akhsha alaikumud dunya an tanafasu fiha wa taqtatilu fatahliku kama halaka man kana qablakum. Tetapi yang aku takutkan menimpa engkau semua ialah jika kamu semua berlomba-lomba mengejar keduniaan dan sentiasa berperang antara satu sama lain. Hari ni yang duk perang hari ni sama-sama kafir ke sama orang Islam? Sama Islam. Di Syria, di Iraq, di Yaman, habis orang Islam belaka. Ya Allahu Akbar. Tempat kita ni pun hodok balas dalam Facebook, dalam WhatsApp ni, sama-sama kita ke dengan orang kafir? Sama-sama orang Islam belaka. Pakat berebut semaya hajat. Berebut nak semaya hajat, berebut rumah. Nak kata apa? Sama-sama sendiri lawan. Sehingga menyebabkan kamu semua rusak binasa seperti rusaknya binasa orang-orang sebelum kamu dahulu. Maknanya bila kita berebut dunia, kita akan binasa. Kata di Uqbah, ialah yang terakhir aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar. Dalam riwayat yang lain, Nabi kata apa? Inni faratun lakum wa ana syahidun alaikum wa inni wallahi la anzuru ila haudil an wa inni utitu mafatiha khazainil ardi aw mafatihal ardi wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Semua hadis ini lebih kurang ya. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akulah yang dahulu sekali meninggalkan kamu semua, dan aku juga akan menyaksikan ke atas kamu semua. Sesungguhnya aku mendapat melihat haud, kolam dia sekarang. Mana Nabi atas mimbar, Allah bukakan hijab, dia boleh tengok kolam. Sesungguhnya aku juga telah dikurniakan segala kunci perbendaharaan bumi serta kunci-kunci kekayaan bumi. Nabi kata, kalau aku nak kaya, kunci di tangan aku. Demi Allah, tidak ada perkara yang aku takutkan akan menimpa kamu semua kecuali kamu semua ma asya'akan tusyriku ba'di. Ini wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Aku tak takut kamu syirik sekarang lah waktu itu, tetapi aku takut kamu semua berlomba-lomba mengejar dunia. Itu dia tamatlah hadis. Kata Imam Nawawi, yang dimaksudkan dengan salat ala qatl as-salati ala qatl Uhud, maksudnya berdoa untuk mereka, bukanlah salat seperti mana yang kita ketahui. Pengajaran hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kepada semua umatnya agar tidak terlampau mengejar perkara-perkara keduniaan sehingga melalaikan kewajipan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disunatkan kepada orang yang pergi menziarahi kubur berdoa kepada mereka yang telah meninggal dunia, semoga ruh mereka ditempatkan dalam golongan orang yang saleh. Kita ingat, kita pergi kubur berdoa untuk orang mati, bukan berdoa daripada orang mati. Bezanya kita pergi minta orang mati, jangan. Kita doa untuk mereka. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa berdoa, memohon keampunan kepada Allah dan minta perlindungan dengannya daripada berlaku syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, Islam sangat mengambil berat tentang keselamatan umatnya. Oleh itu adalah dilarang keras kepada mereka yang sengaja memerangi dan merampas hak orang lain tanpa sebab tertentu yang diharuskan oleh syarak. Jadi kesimpulan hadis 53 ini, Nabi kita peringatkan kepada kita supaya tidak terperangkap dan terjebak dengan godaan dunia yang sangat mencabar. Hari ni ada orang peduli tak halal haram hari ni? Tak apa hirau dah. Dalam hadis kata apa? Tengok. Nabi kata apa? Ya'ti alan nasi zamanun. Selagi akan datang suatu masa, nih kata umat ini, la yubalir rajulu akhazal mala min halalin am haram. Orang tak peduli lagi harta dia boleh tu halal ke haram, yang pentingnya boleh. Sekian cepat kaya apa gomo,
Kalau kita tengok ada iklan dalam Facebook tu, iklan perniagaan cepat kaya ni, bukan main. Tunjuk kereta besar-besar depan tangga dia. Dia tak tanya halal ke haram, tak bincang. Yang pentingnya boleh. Jadi kita di atas dunia ni, marilah kita berhati-hati, kita berwaspada, sebab yang halalnya akan dihisab, yang haramnya akan diazab, wal iyaz billah. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan hadis dalam bab Kitabul Mansurati wal Mulah, hadis yang ke-54 pada siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.